walau annal qur'ana suyyat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Dan jika bahawa Quran ini diubah dengannya akan bukit-bukit, atau dipotong-potong dengan pecah dengannya akan bumi, boleh bertanam-tanam, atau diberi cakap dengannya akan segala yang mati-mati seperti kafir, tuntut nescaya tiada beriman mereka itu. Sambung balik di hujung surah Ra'd ni, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan panjang lebar tentang mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala, alam ini adalah mukjizat Allah. Dan kita mari ke dunia ini, celek-celek mata kita lihat dah segala pokok kayu yang ada di atas muka bumi, segala binatang-binatang yang kecil-kecil yang dipanggil serangga, sampai pada binatang-binatang besar, kerbau, lembu, gajah. Begitu juga benda yang ada dalam laut, bermula sekecil-kecil ikan bilis sampailah sebesar-besar ikan paus, udang yang kecil-kecil sampailah udang yang besar-besar. Begitu juga kita lenggak tengok ke langit, bighairi amadin, dengan tidak ada tiang. Yang langit putih, yang langit biru yang bersih, tidak nampak satu kesan-kesan tanda-tanda dan lama dan bakal nak rosak. Dan Allah hias di langit itu dengan sebiji matahari. Tak banyak, tetapi dengan sebiji matahari itu boleh menerangi seluruh alam ini. Duduklah di benua mana pun, pakai matahari yang sama, terangnya tidak boleh ditandingi dengan segala jenis lampu. Apabila datangnya cahaya matahari, lampu-lampu yang dipanggil spotlight yang terang kalah dengan cahaya matahari. Allah jadikan bulan yang cahayanya tak sekerah cahaya matahari, tak panas. Apabila datangnya sinaran bulan di waktu malam, maka rasa tenang dan bahagia. Allah taburkan berjuta-juta bintang di langit, yang setiap satu bintang berlipat kali ganda lebih besar bumi yang kita duduk. Semua tu kita tengok. Jadi tak ada masalah lah. Walaupun kita tak dapat lihat mukjizat seperti mana umat Nabi Musa lihat mukjizat Nabi Musa dengan tongkat dia. Umat Nabi Sulaiman, mukjizat dia boleh bercakap dengan binatang dan boleh mengarahkan segala makhluk-makhluk yang lain termasuk angin. Walaupun kita tak lihat mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, mukjizat Nabi Soleh mengeluarkan unta daripada batu, cukup dengan kita melihat alam yang menjadi ayat-ayat Allah ini untuk beriman. Tetapi orang kafir di zaman Nabi tetap berdegil nak tengok juga benda-benda yang pelik gitu. Walaupun benda yang pelik macam yang saya sebut selalu dah ada depan mata kita. Nasi sebiji sangat pelik. Jantan betina, tak ada makhluk yang boleh buat jantan betina, hanya Allah. Boleh buat motor, tak boleh buat motor jantan, motor betina. Dia boleh beranak menentah. Boleh buat handphone yang canggih, tapi secanggih mana pun tak ada handphone jantan, tak ada hukum betina, sehingga dia boleh mengawam, boleh mengandung, boleh menentah beranak, tak boleh. Hanya Allah. Subhanallazi khalaqa azwaja. Maha suci Allah. Allah sahaja yang boleh buat jantan betina. Tapi manusia ni sejak daripada zaman dulu sampai sekarang, dia nak tengok benda yang dia rasa ajaib. Kagum bila boleh terbang di udara. Bahkan hari ini bila buat sesuatu benda yang pelik, walaupun dipanggil silap mata, orang suka tengok. Orang suka tengok kerana benda tu pelik. Bahkan negara-negara luar ada rancangan yang boleh tunjuk benda-benda pelik ni. Nama apa? Got Thailand, nanti apa? Thailand, nanti apa? Dia nak tunjuk benda-benda yang pelik ni. Padahal kalau cerita nak pelik, mula daripada diri kita, dalam diri kita sendiri.
Bila jari kita putus satu, tak ada siapa boleh buat jari macam yang Allah Ta'ala buat. Bila mata buta, tidak ada siapa boleh ganti sebiji mata yang nak ganti balik. Itu sangat pelik ada pada tubuh kita. Kaki dia kena keras, mengganti kaki palsu takkan sama dengan kaki yang Allah Ta'ala buat. Lebih cukup dah alam ini untuk kita beriman bahawasanya Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah saja yang layak disembah. Tetapi orang-orang kafir yang akal dia pendek ni, dia nak tengok juga. Nak tengok apa? Tu Allah sebut. Dan jika bahawa Quran itu diubah dengan akan bukit-bukit. Kalaulah Quran itu boleh ubah bukit, baca ayat Quran, bukit tu bergenjak. Yang gunung-gunung jadi rata, bukit-bukit batu. Kalau macam tu. Dan dipotong pecah-pecah dengannya. Dengan Quran tadi, pecah habis gunung-gunung sampai jadi pamah. Boleh bercucuk tanam. Mereka boleh bercucuk tanam. Atau diberi bercakap dengannya akan segala orang yang mati. Macam zaman Nabi Musa AS. Nabi Isa. Orang yang mati, katak-katak hidup balik. Macam zaman Nabi Musa. Laut dikata terbelah. Gitu. Macam zaman Nabi Sulaiman, angin membelah bumi. Kalaulah boleh macam tu, bahkan kata Allah, kalau macam tu sekalipun mereka tak beriman juga. Mereka minta je. Sebenarnya mereka tak beriman. Walaupun ada benda pelik-pelik begitu sekalipun. Sebab tu zaman Nabi kita SAW, Nabi tak main sangat mukjizat. Kalau tunjuk mukjizat pun mereka kata ini sihir. Kalau beriman pun beriman tak kemas. Lah ni kita kena jadi ulul albab. Apa ulul albab? Orang yang ada otak, dalam otaknya ada akal. Cukuplah kamu fikir apa yang Allah Ta'ala buat untuk kamu beriman. Untuk kamu beriman. Baik. Benar tak Quran ini? Yang law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turun bukit, Quran atas bukit, kamu tengok bukit pun khusyuk, tunduk hancur berkecai kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya Quran. Baik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tak Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan mukjizat Quran membelah bukit? Sampai bukit jadi pamah. Betul ke tidak dengan mukjizat Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan orang yang mati? Betul tak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memecahkan bukit sehingga jadi rata orang boleh bercucuk tanam? Baik. Ni duduk dengar ayat lok nak terang. Betul ada berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali tengok pelik, kami tak berjumpa pun, belajar sirah Nabi, ada. Tetapi Quran ini syifa. Kita kena ingat. Quran ini ubat. Penyakit ni ada dua. Satu penyakit yang zahir. Bila penyakit zahir ni, kalau nak berubat dia macam sakit jantung. Kita pergi hospital. Buah pinggang, kita pergi hospital. Kita patah kaki, patah tangan. Tak cukup sekadar kita baca ayat Quran lepas tu biar lagu tu. Quran pun suruh kita pergi berubat. Tak apa saya syifa dengan Quran. Tak cukup. Kita kena makan ubat. Kalau hak jenis huruf kena huruf, kalau hak jenis bius kena bius, kalau hak jenis apa dia kena simen, apa semua. Kita pun faham yang tu. Tapi ada lagi satu penyakit yang tak boleh bius. Ada lagi satu penyakit yang tak boleh makan ubat. Ada lagi satu penyakit yang orang panggil tak boleh simen. Penyakit apa? Penyakit rohani. Yang hari ini penyakit rohani ni makin hari makin teruk. Lebih negara maju, teknologi dia tinggi, penyakit rohani makin teruk di Jepun. Permasalahan kerajaan Jepun ialah rakyat dia suka membunuh diri. Kenapa? Tak tenteram, tak tenang, tak sanggup menghadapi dugaan hidup. Melalui segala pancaroba yang ada di depan, akhirnya dia tak boleh nak tempuh semua ni. Kenapa? Dia hanya ada teknologi hospital yang canggih-canggih, tapi hospital ubat rohani dia tak ada. Tu berlaku kes bunuh diri. Kes bunuh diri.
Tapi Al-Quranul Karim syifa yang ni. Sepatut-patut Quran sebagai syifa. Kalau kita tak tenang, kita kena baca Quran, mengaji Quran, kita tenang. Kalau kita ada masalah kekeluargaan, dengki adik-beradik, Allah Ta'ala bagi syifa. Dengan kisah Nabi Yusuf AS kita baca lepas dah. Kalau kita ada masalah suami isteri, Al-Quran lah syifa. Ada. Kalau kita tak tenang, Al-Quran lah syifa. Macam kita baca lepas dah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, kalau kamu selalu berzikir pada Allah, hati kamu akan tenang. Nah itu. Maknanya dua-dua ni orang panggil perlu. Kalau sekadar pergi hospital saja berubat, tapi rohani kita, orang cerca, orang maki, orang hantam, orang kutuk kita, perlu juga ubat. Maknanya Quran inilah syifa. Quran syifa. Hak gini gangguan-gangguan halus, dikacau oleh makhluk-makhluk halus, kita panggil hantu syaitan apa semua. Pergi cek hospital, doktor kata tak ada apa. Tapi mana dia syifa dia? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Baik, yang tu saya terang panjang dah. Begitu juga di dunia ini juga ada ubat. Nabi SAW boleh menempuh sepadan. Menempuh sepadan, merobohkan bukit. Macam mana di Mekah Nabi SAW bangkit seseorang. Masa tu benteng seolah-olah Nabi ni tak boleh buat. Tapi Nabi SAW boleh merobohkan benteng jahiliah. Sampai Mekah dulu seorang Islam pun tak ada. Sekarang seorang kafir pun tak ada. Maknanya Nabi SAW merobohkan benteng gunung batu yang tebal. Ini maknanya. Ini itu. Begitu juga Nabi menghidup orang yang mati dah. Ya, Nabi SAW menghidup orang yang mati. Apa dia? Macam seterang selalu. Jiwa yang mati. Yang dulu masyarakat jahiliyah, orang tak nampak yang tu. Menganggap anak perempuan itu sial. Jadi kalaulah bini dia mengandung, dia tunggu. Kalau beranak anak laki-laki, senyum si bapak tadi. Tapi kalau beranak anak perempuan, merah muka, malu, hitam muka, malu. Ada yang tanam hidup-hidup, bunuh hidup-hidup. Tapi Nabi SAW bawa ajaran Islam, cerita yang ni jiwa-jiwa yang mati. Jiwa yang mati. Akhirnya anak laki-laki, anak perempuan dijaga dengan baik. Hati yang mati menganggap anak perempuan sial dulu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jiwa-jiwa yang tak kenal Allah, yang sembah batu, sembah kayu, sembah segala sembah, apa sembah tok nenek, akhirnya mereka sembah Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa mereka hidup. Maknanya Nabi menghidup jiwa-jiwa yang mati. Nabi membelah gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu yang menghadang kan orang buat terowong. Pasal apa? Dia tak mampu nak belah gunung kerana jalan, terpaksa lalu jalan tu juga, akhirnya dia kena belah. Dia kena belah gunung tu. Ataupun dia tebuk gunung buat terowong. Supaya halangan daripada belah sini nak pergi belah sana sampai. Ada, sampai. Kita pun ada terowong, di Mekah pun ada terowong, di China pun ada terowong. Pasal apa? Membelah gunung batu. Jadi dulu sempadan Islam ni Mekah saja. Sempadan Islam ni Madinah sahaja. Tapi Islam membelah sempadan-sempadan sampai ke Sepanyol. Yang tak terfikir Islam boleh sampai ke sana. Islam membelah sempadan sampai ke Turki. Bangsa-bangsa yang dulu menentang Islam. Islam membelah sempadan sampai ke langit Amerika. Sampai ke Australia. Sampai ke Britain, sampai ke Rusia. Bahawa semua gunung-gunung yang menghalang Islam, gunung-gunung yang menyekat Islam, dunia mana Islam tak sampai. Amerika yang sangat memusuhi Islam, dalam negara dia ramai orang Islam. Nah itu, macam mana boleh negara yang bermusuh dengan Islam, Islam boleh sampai sempadan? Itu yang kata, walaupun orang kafir ni nak tengok belah gunung tu, baca ayat Quran, gunung bom terbelah gitu. Itu guna mesin lah. Kalau ada bom, guna bom lah. Pada macam tadi, kalau sakit pergi hospital berubat lah. Tapi kalau jiwa kamu sakit, di hospital tak ada ubat. Mana dia ubat? Quran sebagai syifa. Quran hang tak tenang, hang tak lapar, hang ragu-ragu, hang was-was, semua ini ubat dia Quran. Macam tadi juga, nak belah gunung batu, sekarang tak perlu mukjizat. Nak belah gunung batu, teknologi ada.
Dia bom gunung batu boleh lah. Dia tebuk apa semua, teknologi ada apa semua. Tapi Quran boleh membelah sempadan. Nah itu. Jadi kalau orang tanya, betul tak dengan Quran boleh membelah gunung-gunung batu? Boleh. Betul dengan Quran boleh menghidupkan orang mati? Boleh. Macam kita dulu, mungkin kita pernah mati. Yang marah pula. Mungkin kita kena mati sampai tak pernah kenal etika sejadah. Tu mati lah. Nada. Sampai tak pernah kenal apa itu aurat. Nah, sampai tak pernah kenal apa itu Allah, apa itu Nabi Muhammad, tu kita mati. Tapi bila kita mengaji Quran, jiwa kita hidup. Jiwa kita mula hidup. Ni baru hidup ni. Marah pula dia. Baru hidup je. Dulu kita pernah mati. Nada. Kira hidup nak seronok sampai tak tahu apa. Nama muda-muda dulu. Nada. Nah, itu makna siapa yang menghidupkan kita? Quran menghidupkan kita. Jadi walaupun depa nak tengok apa makna boleh orang yang mati kojol betul tu hembus bagi hidup. Nah, yang itu orang panggil satu bab. Jadi Quran boleh tak menghidup orang mati? Jawabnya boleh. Boleh. Quran boleh membelah gunung-gunung batu tak? Boleh. Quran boleh belah apa dia bumi tak? Boleh. Macam tadilah sakit ada dua, maknanya makna belah, makna hidup, makna apa pun ada dua. Faham? Itu kita kena faham. Nah, macam dulu muda-muda dulu setengah ada duit muda-muda. Ada. Kerja rombongan, bukan kerja nak sak-sak rombongan, sak-sak rombongan, sak-sak rombongan. Dalam rombongan tu tak ada apa, semata-mata nak seronok. Mata-mata nak seronok. Tua-tua pun duk menyanyi riuh ke atas bas. Gitu. Ni ada ni zaman dulu. Ada kerja apa? Kerja rombongan. Balik rombongan tak ada sampai lagi bincang pula nak pergi pula. Kan ada apa? Hidup kosong. Tak berkira nak semayang ke, nak singgah masjid mana ke, tak ada. Itu panggil jiwa yang mati. Lah, kalau nak berjalan pun kira nak semayang. Kalau nak pergi pun bukanlah orang panggil pergi tempat-tempat yang orang ni dak, tempat-tempat yang ada pengajaran. Maknanya dulu kita mati, sekarang hidup. Siapa menghidupkan kita? Quran lah. Quran yang menghidupkan kita. Tapi orang kafir dia nak tengok hak hidup makna yang lain. Jadi boleh tak Quran menghidupkan orang mati? Boleh. Boleh tak Quran membedah sempadan? Boleh. Kita ingat zaman kita dulu, bukan zaman lama mana pun. Zaman 10-15 tahun dulu tu. Macam mustahil orang baca berita pakai tudung. Bahkan dulu kalau baca berita pakai tudung, kamu keluar daripada televisyen, baca kat radio. Tentu orang tak nampak dengan suara saja. Lah ni Quran membedah sempadan sampai baca berita pakai tudung. Dulu bila kata penyanyi ni, artis yang nama artis ni, sempadan dengan batu tembok yang sangat besar, mereka takkan tutup aurat. Mana pernah kita tengok artis yang pakai tudung? Nada, mana pernah? Orang panggil yang tutup aurat jadi artis terkenal, tidak pun nasyid lagu tu lah, nasyid keras lagu tu sajalah. Nak sampai boleh jadi artis terkenal di peringkat penyanyi nombor 1 negara, tak mungkin kamu boleh sampai. Sebab apa? Kamu tutup aurat. Kamu tutup aurat. Kamu takkan boleh sampai. Sekarang Quran mampu dia tebuk benteng batu. Benteng batu yang cukup tebal yang mustahil boleh tebuk, Quran boleh tebuk sehingga orang boleh faham. Walaupun kamu ni menutup aurat, tak halang kamu meneruskan karier kamu sebagai seorang penyanyi, artis, dan kamu boleh menjadi artis termasyhur. Dulu dalam kepala tak mungkin, kena buka bahagian-bahagian tertentu, bukan tengok berahi, tengok berkenan, tengok apa semua, boleh. Kalau sakat duk tutup bumpih lagu tu, duk cerok dapak lah. Tapi Quran tebuk sempadan tu. Tebuk sempadan tu, betul. Dulu bila kata menteri, isteri-isteri, menteri-menteri, tak mungkin boleh tutup aurat. Bahkan di Turki itu, tutup aurat ni satu benda yang sangat sensitif. Bahkan kalau ada ahli parlimen yang tutup aurat di Turki, maka ahli parlimen tu dipecat menjadi ahli parlimen. Punyanya sempadan batunya Islam nak sampai tu. Tapi sekarang Islam boleh tembus sempadan batu tu sampai isteri presiden dia tutup aurat. Isteri presiden tutup aurat. Dulu-dulu nak jumpa
Orang Turki tutup aurat ni, kita tak boleh kenal antara orang Eropah, orang putih dengan orang Turki. Sama je pakai sekarang. Sama je pakai dulu. Tapi sekarang orang beli tudung Turki, cara Turki pakai. Dia pula ajar kita pakai tudung. Pada dulu kita yang ajar dia. Maknanya walaupun benda tu tak pernah terlintas dalam kepala, tetapi Islam tembus tembok tu. Islam tembus tembok tu. Ini nama dia tembus tembok, tembus gunung, hancurkan gunung-gunung batu yang menyekat sepadan tu. Bukanlah guna pi bom, baca ayat Quran bom terbalik batu. Yang tu guna bom lah, ada buat bom apa? Guna breaker ke apa gunalah. Tapi hak nak tebuk yang ni Quran duk tebuk sedia. Quran duk pecah sedia. Quran duk belah sedia. Sekarang pun Quran duk belah pi lagi apa semua. Kita kena ingat. Sampai ke Amerika. Presiden Amerika nama Obama. Sampai masa dia nak jadi presiden dulu, orang tekan dia hani Islam ke Kristian? Hani Islam ke Kristian? Nada. Duk tekan dia sebab apa? Orang siasat keturunan dia Islam lah ke? Tok dia pergi kerja haji di Mekah. Padahal Amerika ni cukup benci pada Islam. Cukup benci Islam. Cuma dia sebutlah dia Kristian. Ada. Tetapi Islam ni dia tebuk sampai tahap tu. Kedekat. Walaupun hang hambat, terus. Tebuk dengan apa? Tebuk dengan Quran. Apa perhati tengok. Dulu tak pernah raja-raja tutup aurat. Bini-bini raja. Tak pernah kita jumpa zaman-zaman kita pernah ingat. Tak pernah tengok. Dan tak terlintas pun dalam kepala kita ni, bini raja, bini agung, bini sultan ni tutup aurat. Lah. Berapa lapisan dah hak tutup aurat. Bahkan lagi lama lagi sempurna. Hak agung lah ni lagi tutup sampai ke bawah sekali. Ambil. Dulu tak tutup langsung. Lepas tu main hak pula-pula sikit je apa semua. Lah. Bubuh lagi, baluk lagi selapis apa semua. Itu nama dia sempadan batu. Islam ni boleh tempuh sempadan yang besar tu apa semua. Jadi kita kena tengok begitu. Jangan, sebab itu tuan-tuan, kita nak faham Quran ni, bukan sekadar baca betul lagu tu. Nada. Bukan betul lagu tu. Kita hati kita kena hidup. Hati kena hidup. Macam kata tadilah, Quran ni syifa. Tu yang kadang-kadang ada perubatan Islam dia tulis itu. Tulis panjang saya baca pertengah-tengah. Boleh berubat stroke, sakit jantung, kecil manis, darah tinggi. Sampai penuh banner duduk situ. Apa dia? Dengan alasan Al-Quran syifa'un nas. Syifa'un nas. Ni kita main mengaji ni main berubat lah ni. Ni berubat lah ni. Berubat apa? Jiwa tak tenang. Berubat apa? Jiwa was-was. Jiwa apa? Jiwa serabut. Berubat apa? Aku ada masalah keluarga. Aku ada masalah suami. Aku ada masalah isteri. Aku ada masalah anak-anak. Semua ni berubat lah ni. Berubat lah ni. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun azim. Hai orang beriman, sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu tu fitnah. Apa dia? Ujian untuk kamu. Kalau kamu boleh hadapi ujian nak dapat harta, dan ujian setelah ada harta, bila ada harta banyak ujian. Orang hilang, orang tipu, macam-macam. Orang panggil ujian. Itu. Ada anak, ujian. Wallahu 'indahu ajrun azim. Bila kamu hadapi ujian dengan anak-anak dengan tenang, Allah bagi limpah kurnia kamu yang besar. Ayat yang tahiyya innama amwalukum wa'aludukum fitnah. Atahya ayyuhalladzina amanu. Innama azwajukum auladukum aduwwan lakum. Itu pak. Wahai orang beriman, kata Allah, sesungguhnya isteri kamu, anak kamu dia akan jadi musuh pada kamu. Dia akan jadi musuh pada kamu. Lagi kita marah kat dia, lagi musuh pada kita. Lagi kita marah kat dia, lagi dia musuh pada kita. Betul? Kadang teknik kita tak betul. Anak kita tegur, suruh semayang, dia tak cakap terus dengan kita. Jumpa kita lari, tak sakit hati. Apa panggil? Dia keluar rumah lewat-lewat. Kita marah apa semua, dia lari kat kita. Dia jadi musuh kita pula. Ada. Suami pun sama. Suami tak mau mengaji, bila kita tegur sikit, dia berkeli dengan kita. Tak tegur, tak boleh. Apa semua. Tengok orang lain kadang-kadang tu naik motor,
Suami isteri main mengaji. Yang kita ni macam tak ada laki. Macam laki kita tu pandai sangat. Kita kenal lah nikah dulu sama-sama bodoh. Masa bila dia mengaji? Tak ada kusuk. Ada. Tak ada sama-sama bodoh kerja kelang masa dok kat. Tak lagi. Suruh tahu hala dulu ni. Kahwin. Gitu. Bukannya reti apa. Kita tahu laki kita bukannya reti apa. Ni ada. Tak mengaji tak mana Macam kita jugalah sama-sama buah nikah dulu. Zaman naik motor apa RAZ kah? Zaman tu orang panggil nikah bukannya reti apa. Tiba-tiba kita mengaji dia tak mau mengaji. Kalau kita tahu laki kita tu dulu mengaji pondok, tak apalah tak mengaji lah ni pun tak ada mengaji mana macam kita lah. Suruh mengaji tak mengaji, syok hantar kita. Kita balik. Hantar mujok lah hantar tak mau. Kalau nak berkelahi dengan dia nak berkelahi. Nah, bos semua. Sama juga cara isteri. Nah dia. Kadang-kadang kata Allah dia jadi musuh kamu. Nah itu. Wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah kalau kamu sentiasa maaf pada depa. Maaflah. Nada. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kadang-kadang kita kena maaf-maaf juga anak kita ni. Tamu suruh semayang. Satu hari mudah-mudahan dia semayang. Nada. Kalau kita tu ni laki kita pun gitu juga. Allah lagu ni tegak guni tak tegak tapi kita kena ada maaf juga. Kalau kita tak ada maaf, dia jadi musuh kita jadi musuh dia. Maaf tu ubat dia. Bos semua. Satu hari macam anak kita lah ni suruh semayang, tak suruh semayang tu. Kita kena ada maaf lah hati kita. Nanti bila dia menikah esok ada anak bini esok, insya-Allah dia sedap lah tu. Baru kita ni maaf tu ubat. Tu panggil syifa. Maaf tu syifa. Kalau kita tak ada maaf, Allah sakitlah kita. Tengok muka laki sakit hati. Tengok muka anak sakit hati. Tengok muka anak sulung sakit hati. Tengok muka menantu sakit hati. Pasal apa? Kita tak ada maaf. Sebab apa kita tak makan ubat Quran? Mari pada mana-mana balik melenggang. Koklah nak beli buah apple buah kilo tobat. Sakit hati lah. Apa semua. Ni anak-anak menantu ni, bos semua. Bukanlah aku ni kelapak. Kalau dia bukan lapak. Lalu daripada Kota Baru ni singgah. Macam-macam ada orang jual. Balik di rumah melenggang. Apa pun tak beli. Tu menantu-menantu tu. Ada. Kadang-kadang sakit hati lah. Ada. Bukanlah bos semua. Gitu kok lah orang tu kata nak beli buah temikai sebiji. Dah. Kalau duk buat sakit hati tu menantu hak nombor 1, menantu hak nombor 2, cara 2 pula, nombor 3 tu duk makan hati lagu tu mampus lagi tu kita. Ada? Faham tak? Mampus duk sakit hati, kan sakit ni. Wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu maafkan depa, Allah lah Maha Pengampun. Yapilah. Pagi. Tak boleh temikai pun tak apa, balik tu dah. Aku boleh makan. Gitu. Kadang-kadang benda-benda lagu tu. Tuan-tuan, setengah-setengah orang lelaki ni dia satu penyakit saya pun sama. Dam jalan tak mau berhenti dah. Jalan tak mau berhenti dah. Panggil. Passion gitu. Nak beli siap-siap. Tapi jalan berhenti orang malam. Jalan. Apa semua. Itu penyakit. Setengah orang perempuan dia passion dia. Jadi nampak ada itu ubat. Ubat ni ada dalam Quran saja. Sakit jantung, pergi hospital lah, bedah buat. Sakit jantung sakit. Hak jiwa-jiwa yang macam ni. Itulah ubat dia. Sama juga tadi belah batu, belah sempadan, belah apa ni. Ni orang panggil bila mengaji Quran dia kena mengaji mantik. Kalau bahasa lain ni kena mengaji sastra. Sastra Quran ni sangat tinggi. Kena ngaji balaghah, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa mendalam. Nada. Ini. Sebab tu orang panggil kena faham. Jadi orang kafir dia tengok selapis. Dia tengok kalau baca Quran bunuh batu tu balik. Cukup apa semua. Tak tahu. Mau panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam bedah sempadan-sempadan yang tak mungkin dulu boleh pi. Taif tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi dia perpunggai dengan batu. Pecah kepala Nabi. Order pemuda Taif yang cukup kuat nak hayung batu hempah atas kepala Nabi. Tapi Taif sekarang sekerat kafir pun tak ada. Tu saya kata seekor kafir sekerat kafir pun tak ada. Ini orang panggil Quran membedah sempadan. Tapi hanya orang yang ulul albab saja nampak. Ini lupa. Orang tak ulul albab dia tak nampak benda ni. Apa dia albab? Orang yang akal panjang saja nampak. Hidup kita ni kan rohani jasmani. Sampai tubuh badan kita pun ada jasad. Ada jasad saja roh tak ada, kita panggil mati. Itu nama dia. Habis.
Faham? Bal lillahil amru jami'a. Tetapi bagi Allah jua kerajaan sekalian. Tiada bagi yang lain. Semua kerajaan itu adalah milik Allah Ta'ala. Allah boleh buat apa yang Allah Ta'ala nak buat. Kamu suka sangat benda-benda yang macam tu, Allah boleh buat. Macam Allah buat zaman dulu. Macam Nabi Musa belah laut. Ada belah laut. Belah laut sampai boleh lalu dalam laut. Kadang-kadang itu satu part dalam bahasa sastranya, nelayan membelah laut. Apa makna membelah laut? Dia lalu laut yang bergelora dalam keadaan malam yang gelap gelita apa semua, tu dipanggil membelah laut. Hari ini juga tentera Islam juga membelah laut. Membelah laut. Tariq bin Ziyad. Dia tinggalkan sahabat-sahabat Nabi, tinggalkan Mekah, pergi ke negara-negara luar seperti Turki, sampai ke Iraq, sampai ke Iran, sampai ke China, pergi. Pergi dengan apa dulu? Dulu bukan ada kapal terbang. Pergi dengan kapal. Dengan tidak ada enjin pun semua. Mereka boleh membelah jarak yang beribu batu, membelah laut. Bawa Islam. Seperti mana Nabi Musa membelah laut boleh lalu, maknanya para sahabat juga membelah laut juga. Membawa Quran. Sampai ke hari ini. Betul saya kata laut membelah udara. Membelah alam apa dia ni? Membelah apa dia langit. Lalu kapal terbang yang besar apa semua. Ini orang panggil membawa Islam. Buat Islam. Itu cerita dia. Maknanya Islam boleh bedah sempadan, Islam boleh belah gunung, Islam boleh dengan Quran boleh belah. Itu cerita dia. Baik. Balillahul amru jami'a. Tetapi bagi Allah jua kerajaan sekaliannya. Tiada bagi yang lain. Itu semua milik Allah Ta'ala. Maka tiada beriman mereka itu. Ia kehendaki imannya tiada lain. Dan jika diberi barang yang dituntut sekalipun. Jika diberi barang yang dituntut sekalipun. Kalaulah Allah tunjuk benda-benda begitu sekalipun. Benda-benda lagu ni tuan-tuan sekejap saja orang tengok terpegun. Lepas tu orang akan hilang. Tapi kalau kita boleh bawa Quran. Kita terang isi kandungan Al-Quran. Kita tunjuk isi kandungan Al-Quran. Akhirnya jiwa orang akan tenang. Dan orang akan terima Quran. Dan semua orang akan terima. Tapi masalahnya yang nak bawa Quran tu. Sebab tu kita ni jangan bawa fitnah. Kita kena tunjuk pada orang bahawa Islam ni mudah. Islam ni bukan payah. Islam ni mudah. Tapi kadang-kadang hak mudah tu kita buat menjadi payah. Menjadi payah. Tu cerita dia. Baik. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nas jami'a. Maka tiadakah ketahui oleh segala orang yang beriman bahawa jika dikehendaki Allah, nescaya menghidayah ia akan manusia sekaliannya. Tidakkah diketahui oleh orang yang beriman? Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah bagi hidayah semua. Allah boleh bagi hidayah. Allah boleh buat langit bumi ni. Dan segala benda yang ada di atas muka bumi ni, manusia seekor pun tak kerti buat sejak daripada dulu sampai kiamat. Tapi Allah buat. Buktinya ada depan mata. Langit tidak ada tiang macam tadi. Bumi yang manusia nak buat pasir sebiji pun tak erti, Allah buat. Dalam tubuh badan kita nak buat bulu roma surat pun tak pandai, Allah buat sekujur badan kita cukup lengkap apa semua. Takkanlah Allah tak boleh buat. Semua manusia beriman belaka. Boleh tak? Boleh. Semua manusia beriman belaka. Tak ada masalah apa. Semua pakat semayang, semua pakat puasa, semua pakat apa dia beriman, semua satu dia. Allah boleh buat tak? Boleh. Baik, kalau Allah Ta'ala buat lagu tu, cuba kita bayang jadi apa? Jadi kita hidup di dunia ni tak ada mana. Mana nak cari pahala? Pahala dakwah mana dia? Pahala ceramah mana dia? Pahala kuliah mana dia? Pahala pergi mengaji mana dia? Pahala orang serang kita, orang kata kita sabar mana dia? Pahala sabar, tak ada apa kita. Hidup tak ada apa. Sebab itu Allah tak buat kita ni satu. Macam saya sebut. Allah tak buat kita ni satu. Kalau Allah buat, Allah bagi hidayah, kadang duk fikir pasal apalah Allah tak bagi bagi hidayah sengat gitu, lepas tu tak ada kaluk apa dah semua. Jadi kita duduk atas dunia tak payah buat kerja apa. Lah kita kena fikir bersaing orang kafir dengan orang Islam. Kita ni sayang kat Islam, kita fikir macam mana nak buat. Macam nak buat. Orang kafir pula dia
pulun juga dengan cara dia. Kita risau takut apa semua. Itu nama dia perjuangan. Kalau semua pakat beriman, kita ni jadi macam semut. Semut cara fikir dia satu je. Ada, fikir satu je. Kita jadi aneh-aneh, tu aneh-aneh. Cara dia macam mana aneh-aneh? Cara dia begitu je lah. Buat ponsu. Semua aneh-aneh mana pun buat ponsu. Lepas tu jaga permaisuri dia dalam apa? Dalam ponsu tu. Kita jadi macam lepah. Kepala satu je lah. Apa dia? Kerja dia pagi-pagi terbang cari lebah, balik buat lebah. Balik buat madu. Pergi terbang, cari mana pokok-pokok ada. Mana-mana lebah pun sama saja. Balik, kumpul madu. Nah itu. Bila dia kumpul, orang ambil madu pula, cari pula madu. Jadi macam lebah. Allah buat kita bukan anai. Allah buat kita bukan semut. Allah Ta'ala buat kita bukan lebah. Kalau kita macam tu, makna pemikiran kita satu saja. Tapi Allah buat kita ada orang Islam, ada orang kafir. Islam pula macam-macam. Ada ahli sunni, ada syiah, ada wahabi, ada apa dia ni, mengaku apa dia qadiani. Macam-macam lagi. Menyebabkan kita ni kena fikir, kena cari hak mana betul. Hak mana betul tu nama perjuangan. Nah gitu. Macam-macam pecahan ni. Ada pecahan ni apa semua. Parti pun kita orang Islam kena fikir parti mana hak bagus. Ada PAS, ada UMNO, ada Amanah, ada PKR, ada DAP. Ada apa lagi? Ni nak bagi lagi, ada Bersatu, ada. Maknanya memang kita ni bukan jenis satu. Macam-macam menyebabkan otak kita guna-guna, pemikiran kita guna, pilih hak mana yang terbaik untuk kita. Tu kita di Malaysia, bila kita tengok sampai peringkat dunia ni, macam-macam. Agama, Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi. Apa dia lagi? Agama-agama, apa semua. Segala mak nenek ada agama lagi apa semua ni. Yang menyebabkan masing-masing dia nak mempengaruhi supaya agama dia yang terkuat. Kita Islam. Allah nak bagi pahala kat kita berdakwah, ajak, ceramah, kuliah, apa semua ni. Hak Islam pula macam-macam. Ada Islam tak semayang tapi puasa. Puasa semayang tak? Tu. Tu macam-macam. Nah gitu. Ada yang apa dia ni semayang, puasa, zakat tak keluar. Ada yang semayang tapi lepas semayang tudung apa tak pakai, tak tutup aurat apa. Macam-macam ragam. Hak Islam ni pun semua ni nak kena ajar. Ada yang Islam beriman tapi tak sabar. Apa semua. Jadi Allah boleh tak bagi hidayah? Boleh. Kalau Allah bagi hidayah semua pakat beriman saja, kita nak buat apa? Tak timbullah masjid. Tak timbullah tok guru, tak timbullah ulama. Tak timbullah kita nak kena mengaji, nak kena apa, semua dah dapat hidayah. Macam kita ni. Kita nak berkumpul pak siapa? Semua pun duduk saja malam-malam ilmu masuk dalam kepala macam cah bateri handphone tu. Cucuk je masuk. Ngaji apa tak payah. Faham? Kita nak jadi lagu tu. Nak apa? Tak seronoklah kita ni. Kita macam lebah, kita macam anak-anak, kita macam semut. Tak ada apa. Jadi Allah buat kita ni manusia. Manusia. Macam ayat lepas yang Allah sebut. Manusialah yang mengubah nasib dia. Dialah mengubah nasib dia. Kita ni berusaha untuk mengubah nasib kita. Nasib apa? Kalau jahil nak mengubah menjadi alim. Kalau miskin nak ubah jadi kaya. Kalau tak tenang nak ubah jadi tenang. Kalau tak sihat nak ubah jadi sihat. Itu kalau sesat nak ubah jadi taat. Semua ni kerja kita. Kerja kita. Faham? Allah buat. Itu kita kena faham. Baik. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Dan sentiasa segala orang kafir-kafir itu kena akan mereka itu qari'ah, kebinasaan. Orang kafir ini sentiasa kena kebinasaan. Sentiasa duduk dalam kebinasaan. Kenapa? Macam tadi. Depa pandang selapih saja. Bila tengok satu benda yang pelik, itulah Tuhan depa. Cakap tu je. Padahal macam kata tadilah, kalau benda pelik tu Tuhan, lah nak kena sembah semua. Nasi kena sembah, apa serai kena sembah, kunyit kena sembah. Faham tak? Dia tak sebut tu. Bawang kena sembah.
Ikan kena sembah. Hai, kalau semuanya Tuhan, sebab apa pelik? Nada, pelik. Pelik pasal apa? Siapa pandai buat kunci suruh halam ini? Sembah daun kesum. Tak kerja. Siapa pandai buat daun kesum ni? Ni dah. Tengok pokok tu pelik, besar sikit, akak dia berangkat sikit, keluar mau apa semua sikit, balut kain kuning, sembah. Ni negara kita sebut macam ni tak boleh ni, orang boleh dakwa kerana hina agama Hindu. Teruklah tuan-tuan sekalian. Ni ada kawan kita kena dakwa baru ni semua. Itu. Ni apa nak jadi? Gitu. Tak boleh hina. La ilaha, nak kata macam mana? Ni zaman ni sampai Islam ni agama rasmi ke apa ke? Sampai ni cerita dia. Orang boleh dakwa, orang boleh apa semua. Fikirlah orang sebut. Tuan-tuan sekalian. Kalau nak sembah benda pelik. Ini Allah tak tahulah ni jadi macam mana. Jadi pemikiran dia selapis. Saya kata orang Hindu bodoh pula. Memang bodoh pun. Bagi. Ni cerita. Sampai nak sebut pun tak boleh. Jenuh. Tuan-tuan sekalian. Fikirlah orang sebut. Orang ajak berdebat secara ni tak mau. Mereka banyak lawyer dan sebagainya. Ini pun satu tuan-tuan, kita hidup atas dunia, kepala otak macam-macam atas dunia ni, yang kita nak kena fikir. Orang saman, orang apa begitu begini semua. Lah ni tok guru kena saman, ustaz kena saman. Pasal apa? Menghina agama Hindu. Ni ingat elok. Dulu kalau nak kaya, buat tokoh hak puak bore tu, minta kaya. Sebab orang puak bore ni kaya. Bukan semua puak bore kaya. Tengok hak bore semua kaya belakang, kan ada apa pun. Semua. Tak tu saja. Baik, hak saya sebut tadi, kalaulah kita nak sembah benda pelik, kena sembah semua atas dunia ni. Kena semua atas dunia ni. Semua pelik belakang, tak ada satu benda yang tak pelik. Semua. Ni dah. Ada yang sembah gajah, ada sembah pokok, ada sembah lembu, ada sembah patung, semua ni. Ni cerita dia. Otak pendek. Tu cerita. Ni kena faham. Baik. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan sentiasa segala orang kafir-kafir itu kena mereka itu qari'ah, kebinasaan. Sentiasa kebinasaan, hidup dalam kebinasaan. Orang kafir ni hidup dalam kebinasaan. Mati pun binasa. Macam ni tuan-tuan. Kita sembah Allah. Yang takut hanya Allah. Kita taat hanya Allah Ta'ala. Satu saja. Orang kafir ni, dia percaya belakang. Bahkan Hindu kerana dia rasa Tuhan ni sampai 3 juta lebih Tuhan. Nak sembah lagu mana hak 3 juta? Satu. Ada kata Brunei ada 300 juta lebih. Ada lagi kita Hindu. Nak sembah macam mana? Sembah Tuhan ni takut Tuhan ni kecil hati. Sembah Tuhan ni takut Tuhan ni kecil hati. Hidup ni binasa. Hidup binasa. Sebab tu Islam larang sangat syirik. Allah Ta'ala larang sangat syirik. Sebab apa? Syirik ini yang menyusahkan kita. Allah nak sembah. Tok nenek nak sembah. Puaka nak sembah. Patung nak sembah. Hidup jadi susah. Lah ni kita hanya takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya sembah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Hidup kita jadi mudah. Satu saja Tuhan. Allah. Hak lain bukan Tuhan. Nak takut apa? Nada. Ni cerita. Baik. Orang kafir ni binasa. Di dunia dia binasa, di akhirat binasa. Sebab itu bila ajak berdebat secara terbuka, tak mau. Itu. Baik. Dan sentiasa segala orang kafir-kafir itu kena akan mereka itu qari'ah, kebinasaan daripada bunuh, tawan, kemarau. Itu. Sebab apa binasa? Sebab perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan mereka binasa. Ada orang kafir ni. Perbuatan mereka sendirilah yang menyebabkan mereka binasa. Itu. Kenapa? Di dunia mereka binasa. Di akhirat mereka binasa. Kenapa? Menyembah Tuhan yang selain Allah Ta'ala. Jiwa mereka tak pernah tenang. Sebab tu hari ini orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu dia kafir, bila diterima Islam, dia rasa tenang. Dia berjumpa yang ni kebenaran. Termasuk Kristian. Padri-padri mengambil kesempatan.
Boleh mengampun dosa orang. Nah, bila boleh mengampun dosa orang, ada pada yang makan rasuah. Nah, dia boleh ampun dosa pencuri kerana pencuri bagi duit pada dia. Dia boleh ampun dosa orang bagi rasuah kerana orang bagi rasuah bagi duit sama pada dia. Kita, Tok Guru boleh ampun tak? Tak boleh. Tok Guru boleh ajar macam mana cara nak bertobat. Nak minta ampun, minta terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah pergi minta ampun kat Tok Guru. Kecuali kalau ada salah dengan dia, pergi minta maaf kat dia. Tapi salah dengan Allah Ta'ala, minta terus pada Allah Ta'ala. Ustaz pun tak boleh. Mempanggil ada kuasa nak mengampunkan dosa kamu. Tak boleh. Nah itu. Baik. Au tahullu qariba min darihim. Atau engkau turun hampir daripada kampung mereka itu Mekah dengan tentera engkau. Atau engkau turun hampir daripada kampung mereka itu Mekah dengan tentera engkau. Baik. Ayat ni turun ketika Islam masih lagi tak ramai. Islam masih lagi tak kuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita siap-siap dah. Ataupun engkau turun hampir daripada kampung mereka itu, Mekah. Engkau turun hampir daripada dulu ni kebailah Mekah ni. Sampai Islam tak boleh tembusi. Islam tak boleh tembusi langsung. Ramai sahabat-sahabat kena dera. Ada yang syahid. Ada yang cacat. Macam kita dengar cerita Bilal bin Rabah dijemur tengah panah letak batu atas dada. Ada yang dicerika dengan besi panas. Ada dipanggang di api. Dia punya nak sekatnya Islam. Nak halang Islam daripada berkembang. Nabi SAW terpaksa keluar pergi ke Taif. Nak minta tolong. Orang Taif halang. Berhijrah ke Madinah. Hak di masa di Mekah ni apa tak kena apa Nabi? Nabi di pulau. Nah, Nabi SAW ketika Nabi semayang dia tahu apa dia taik perut unta sekali dengan najis tak kepala Nabi SAW maki, ejek, fitnah segala macam nenek kena. Tapi sampai satu masa Nabi hampir pada kampung mereka itu. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, tahun yang ke-6 Nabi datang untuk mengerjakan umrah. Mereka halang tak bagi Nabi masuk. Berlaku perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ke-7 Nabi mari buat umrah qada. Nabi mari buat umrah. Tahun ke-6 tak boleh masuk. Tahun ke-8 mereka mula mukir janji, Nabi Fathul Mekah. Bawa bala tentera tawan kota Mekah. Tengok. Dulu Mekah ni Nabi tak boleh suruh kepala. Akhirnya Nabi dapat Mekah dengan cara yang mudah. Depa tengok kok jauh je tak berani menyerah. Tahun yang ke-9 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin Haji Akbar. Haji yang besar. Orang Islam pun buat haji masa tu. Orang kafir pun buat haji. Haji ni semua buat. Musyrikin pun buat haji, Yahudi pun buat haji, campur sekali. Walaupun Fathul Mekah pada tahun yang ke-8, tahun ke-9 masih lagi ada orang-orang Yahudi, orang ni yang Abu Bakar memimpin bala tentera, memimpin Haji Akbar dan orang-orang lain pun boleh buat haji lagi. Lepas pada tu pembersihan kota Mekah. Nah, bagi masa yang lama dekat setahun untuk bila Islam dah dapat di kota Mekah, bukan melakukan cara keganasan untuk bunuh semua, tidak. Ambil lah. Kalau nak masuk Islam, masuk. Kalau tak mau masuk Islam, keluar daripada Mekah dengan cara terhormat. Tapi musuh Islam bila dia serang Islam, macam tentera Salibiyah masuk Palestin, dia bunuh semua orang Islam. Itu musuh Islam. Bila Islam jatuh di Sepanyol, dia bunuh semua orang Islam. Tentera Tatar Mongol masuk Baghdad, dia bunuh semua orang Islam. Tapi Nabi ajar macam mana? Bila Nabi tawan kota Mekah, musuh-musuh Islam yang menyeksa Nabi SAW, menyeksa para sahabat tu, Nabi tak balas dendam. Nak masuk Islam sila. Bahkan yang kuat lawan Islam macam Abu Sufyan masuk Islam, terima. Hindun masuk Islam, terima. Itu Islam. Tak ada sifat dendam. Yang dia nak takut apa kat Islam? Dulu musuh sangat Islam, Islam sampai ke Mekah. Kita percayalah tuan-tuan sekalian, negara-negara yang bermusuh dengan Islam, Islam akan sampai ke negara mereka dan Islam akan pecah tembok dalam negara mereka. Di New Zealand,
Kita tengok ada yang tak puas hati dengan Islam, sampai bunuh umat Islam. Orang panggil Islam sampai di New Zealand, di Australia. Allah, saya berbalik minggu lepas. Negara yang Allah Subhanahu kurniakan cantik, pemandangan indah. Rakyat dia sangat jaga kebersihan. Pergilah di mana-mana pun. Orang panggil, saya sampai di Perth tu, tak nampak sampah satu pun. Dan tak nampak orang cuci. Tak nampak orang cuci. Pergi masjid ni 3-4 km ada masjid, 3-4 km ada masjid. Australia bukan negara Islam. Masjidnya bersih, suci. Paip-paip dia, tiap satu paip tu ada sabun cuci yang bersih. Tak boleh lawan dengan tanah kita. Tak boleh lawan dengan tanah. Tu. Ini Islam sampai ke sana. Nak semayang tak ada masalah. Pergilah saya pergi tengok. Ni. Saya balik hari ni sampai Jumaat. Sabtu mengajar sini, Sabtu lepas. Hari Sabtu malam tu pula mengajar di Ipoh. Lepas kuliah sini. Sabtu lepas tu terus ke Ipoh. Singgah semayang di masjid negeri Ipoh. Masjid negeri Ipoh. Masuk jamban dia, ya Allah, masjid negeri. Ni biar dengar semua orang Ipoh. Dengan ayat tak ada. Dengan kepala paik berselerak tarak. Dengan Australia negara kafir, bukan masjid negeri pun, masjid dalam kampung bersih suci. Mari kita ni masjid negeri. Kalau masjid negeri tu masjid hak tak negeri ni tu bayarlah macam mana? Doralik berpolitik sangat, esko agama ke apa sampai masjid negeri ikut tahu ayat tak ada. Siapa kerja nak pergi kencing, nak pergi berak, pergi buka ayat dulu. Nak test ayat ada ke tak ada. Kalau masjid kat kampung kita test lah masjid negeri, tak mungkin tak ada. Dah buang air dah, tengok air tak ada, nak bawa mana? Larang nak istinja kat dinding tu. Betul. Dan tuan sekalian, kotak batu katanya Islam ni Nabi sebut an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang pada orang yang bertaubat. Allah sayang pada orang bersih-bersih. Negara kafir beramal. Yang ada ni. Tak ada. Duduk di Perth, saya duduk di bandaraya Perth. Malam tu macam duduk lautan. Sunyi sepi. Depo pukul 6 tu semua tutup dah. Supermarket tutup, kedai tutup, semua tutup. So rakyat dia rehat. Kita Allah waja'ana laila libasa, kami buat malam tutup. Kita buka. Supermarket buka, pasar malam buka, malam lagi buka. Terbalik. Tak cukup pasar malam buat lagi uptown. Buka lagi pada 2-3 pagi apa semua. Tengok. Kadang-kadang Islam sampai ke sana. Ajaran Islam sampai ke sana. Tu dia baca Quran, baca apa semua. Apa yang kami buat ni ada dalam Quran. Allah bagi daya petunjuk. Satu hari Islam akan sampai. Itu Islam belah benteng. Sampai hari ni saya balik, kita rasa Malaysia ni bersih lah. Nak banding dengan Indonesia lagi takkan. Indonesia tuan, kadang tandas depa tu bukan ada tu, kira tandas dalam kolam. 2-3 masjid saya pergi ke setengah belah padang ke mun. Kira nak pergi jamban ni, masuk dalam jamban, bawah tu kolam. Tutup je pintu, ikan talpia duk ngangar. Kiranya apa dia ni? Kira tangki dia tu kolam. Itu ikan talpia tu. Pekelar ni saya nak telan ikan talpia. Panggil. Kira ikan talpia tu dia ready bunyi gong pintu, hamai ngangar lah di bawah. Ngangar. Pergilah pagi belah tu. Dia pergilah tengok. Pergi. Ini pakai gutu je tanah masjid. Tanah masjid. Tanah lain pun semua. Pada kafir ni tuan-tuan sudah fikir Allah bersih. Bila dia buat taman. Kira taman ni banyaklah tempat. Dalam taman tu ada pergi sekejap taman, pergi taman. Taman tempat hari keluarga rakyat dia duduk. Nada. Dan
Di taman pula dia buat tempat BBQ. Tempat nak bakar daging, bakar semua ada siap dah. Bawa ikan, bawa daging, bawa apa bakar. Dia ada siap semua situ. Nah, dengan tandahnya bersih. Tiap-tiap taman dia rumput, dia buat rumput jaga ni, daun selai pun tak ada. Daun selai pun tak ada. Cari. Pokok ni tak luruh daun. Punya bukan orang cuci dah, dia ajar rakyat dia tu kutip. Jumpa daun kutip pun semua. Selai daun tak ada. Sagi lepas orang ni masak, sagi masak apa semua cuci bersih. Sagi orang lain masak cuci bersih. Kalau kita lah tuan-tuan, ada taman buat tempat BBQ sekali, bubuh dapur tadi sekali. Sekali-sekali dengan dapur diusung dia jual dengan dapur. Tak ada. Dah cakap. Gitu. Pergi ada tak ada masalah, hampir beli daging, buat pergi je kat taman-taman. Dan dia galakkan duduk sila. Ke depan ni Allah sampai ayat dia. Bagaimana kita duduk berbayangan teduh. Bayangan teduh. Hanya duduk berbayangan teduh apa semua tu. Negara kafir. Tapi bila kita pergi nak kafir tu, banyak ajaran-ajaran Islam tu depa beramal. Macam kata malam tadi. Malam tu. Tengok rumah-rumah tak bunyi suara. Senyap. Tak bunyi muzik, kau nak bunyi apa ke duk rumah senyap je duduk malam. Bos semua tak ganggu kan. Tak ganggu, sepi je duduk rumah senyap je. Anak-anak pun duduk bising dalam rumah. Jiran-jiran sebelah tak lawa kita yo bos semua. Ini tu cerita. Sampai orang bawa saya berjalan, kami berjalan tu, orang Malaysia tu tak tanya orang mana. Saya pesanlah, nanti kalau balik nanti marilah rumah saya. Ustaz, saya tak balik dah. Tak balik dah. Tak tahu balik dah. Sampai pergi duduk sana sampai tak mau balik terus. Ada. Sampai tak mau balik terus. Itu cerita. Tupet di Australia. Nanti sekalian. Yang nak sebut tadi masjid. Bersih ya Allah. Masjid kecil-kecil je tapi bersih. Dengan semua. Jadi mari kita ya Allah. Kadang-kadang kita tu lampin anak dia lepas lah jamban. Kita pula duduk. Lampin anak dia, lapin dia. Tahu dah jamban tumbak pula. Orang pula kena panggil pula tembok, panggil keluar apa semua pula sambil duk maki orang tu. Ni cerita dia. Usah kita nak ni didikan. Tu kena ingat. Baik. Yang nak sebutnya Islam akan sampai semua tembok-tembok yang kita fikir walaupun tak akan sampai negara kafir ni, dia akan tembusi tembok tu. Itu makna belah bumi, belah gunung, belah laut, belah apa. Siapa yang belah? Quran. Kalau orang tanya Quran boleh belah gunung tak? Boleh. Quran boleh belah sempadan tak? Boleh. Quran boleh belah laut tak? Boleh. Tu yang kita kena terang mantik dia. Yang mendalam. Akhirnya orang kafir kena tunduk dengan Islam. Hari ni orang tak suka hudud. Sampai mana? Sampai lama mana hang tak suka? Sampai larat lama mana hang tak suka hudud? Satu hari hudud ni mau tak mau kena terima juga. Hari-hari orang lepas nak datuk sampah, tahu sana tahu sini. Mencuri ni sampai peringkat mana dah? Satu hari nak kena terima juga. Kerak tangan seorang, orang tak curi dah. Ini cerita dia. Islam akan bedah sepadan. Silat-silat kafir laksana dulu. Kafir laksana dulu. Silat. Ini cerita. Baik. Hatta ya'tiya wa'dullah. Hingga datang janji Allah. Hingga datang janji Allah Ta'ala. Walaupun Mekah dulu ni kira sempadan batulah dengan Islam ni, tapi akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah Nabi masuk Mekah, dapat Mekah. Sampai Islam ke Madinah, sampai Islam ke Mekah, sampai ke Taif. Dia pecah lagi. Sampai ke Mesir. Mesir bukan orang Arab. Bahasa Mesir tu dia bahasa dia. Tapi bila Islam masuk ke Mesir, orang Mesir tinggal bahasa dia cakap Arab pada hari ni. Sudan, orang belah Sudan. Orang kulit hitam belah Sudan. Depa bukan bahasa Arab. Islam sampai ke sana, sampai Sudan tu cakap Arab pada hari ni. Bahasa apa depa tukar guna bahasa Arab. Sudan. Sampai ke Somalia. Sampai ke China. China tu kerak sebelah China tu. Sebahagiannya jadi negara Islam. Sampai ke India. Islam sampai.
Tu sempadan yang Islam bawa. Bahkan India tu dikerak dua. Satu yang tetap mengamalkan ajaran Hindu, India. Dan dalam tu banyak Islam. Dan ada universiti-universiti orang Islam pergi belajar sana, alim-alim. Dan sebelahnya diberi sepenuhnya pada Islam, nama Pakistan. Asalnya Pakistan tu India, kerak dua bagi. Tinggal satu tempat lagi, tempat yang duk jadi rebutan lah ni, Kashmir. India pun kata hak dia, Pakistan pun kata hak dia, apa semua. Itu. Bahkan di Kashmir, tempat orang Islam yang kuat beramal dengan ajaran Islam. Pergilah ke mana pun. Ada Islam dulu orang tengok pakai piyah pelik. Pakai serban pelik. Orang pakai piyah, pakai serban ni tak pergi ke mana? Sekarang piyah serban masuk dalam parlimen. Piyah orang piyah serban jubah jadi menteri besar. Mana heran apa? Ni kira tok lebih dikira komen lah. Dah Islam kita kena ingat dia akan tembuh segala tembok-tembok. Yang penting berpegang dengan ajaran Islam yang betul. Itu. Baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyalahi janji. Allah tidak menyalahi janji. Janji Allah pasti. Pasti. Baik. Sesungguh telah turun ia dengan Hudaybiyah tahun yang ke-6 daripada Hijrah. Dan salah mereka itu tiada beri Nabi masuk Mekah pada tahun itu. Dan masuk tahun hadapan. Maka masuk Rasulullah SAW tahun yang ke-7 kerja umrah. Dan dapat Mekah tahun yang ke-8. Dan haji wada' Rasulullah SAW tahun yang ke-10. Tuh, akhirnya Islam dapat tembusi. Walaupun Rasulullah bangkit seorang saja di Mekah. Mula-mula sampai Islam. Rasulullah ni sampai Islam ni secara Syria. Masuk khemah ke khemah. Habaq pelan-pelan. Ramai orang tak terima. Sampai Allah tuan fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Hei Muhammad, sampailah benda yang disuruh. Berpaling daripada orang musyrikin. Apa musyrikin nak buat? Perintah disuruh sampai. Nabi naik atas Jabal atas Bukit Safa. Masa tu Nabi dapat pangkat Al-Amin. Dan banyak Nabi-Nabi yang diberi pangkat. Diberi pangkat Al-Amin, pangkat yang besar, pangkat yang hebat-hebat diberi pada Nabi-Nabi. Nabi Muhammad dia dapat gelaran Al-Amin. Siapa bagi? Pembesar Mekah bagi. Tapi Nabi tak sayang gelaran dia. Setengah orang nak jaga datuk, nak jaga ni, sampai pemimpin buat salah pun tak berani tegur. Dulu depa bagi Al-Amin pada Nabi SAW. Tapi bila Nabi SAW menyampaikan Islam secara terang-terangan, depa kata apa? Abu Jahal, tabbalaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Hak bagi gelaran Al-Amin tu pi maki Nabi SAW. Dah tak Al-Amin dah. Bagi depa. Biarpilah depa cabut segala gelaran. Tapi adakah Nabi SAW rendah? Dah, Nabi tetap tinggi. Sekat Islam, sekat. Tapi akhirnya Islam boleh tembusi. Ini kita kena faham. Jangan duk nampak baca Quran boleh pecah gunung saja. Baca Quran boleh pecah bukit saja. Ini. Kita kena faham. Baik. Makna pecah gunung, pecah bukit tu. Walaqad istahzi'u bi rusulin min qablik. Dan sesungguh telah istihza olok-olok dengan segala rasul dahulu-dahulu daripada engkau itu seperti istihza engkau ini. Muhammad. Sesungguh telah istihza olok-olok dengan segala rasul dahulu-dahulu daripada engkau seperti istihza dengan engkau ini. Tak apa Muhammad. Bukan kau saja. Rasul-rasul dulu pun depa olok-olok, depa ejek-ejek. Sakit ni ada dua tuan-tuan. Pertama orang menyakiti tubuh kita. Yang pertama orang ejek kita sakit. Kadang-kadang orang ejek kita ni lebih sakit daripada orang katak kita. Kena kita tua-tua. Budak-budak bila kawan-kawan ejek di sekolah, yang ni masuk kes bully. Kerana mental dia, pemikiran dia tertekan, orang ejek dia. Bahkan kalau pergi report apa semua budak ni dia kena ejek-ejek, bawa kes bully. Sedangkan tak luka, tak apa-apa betul, tapi sakit ejek.
Tu budak-budak tambah kita ni tua-tua orang ejek-ejek kita. Orang ejek-ejek kita rasa sakit. Tak apalah ya Muhammad, bukan kamu sahaja diejek-ejek, diolok-olok. Rasul-rasul dulu pun diolok-olokkan oleh kaum-kaum mereka. Bila kita ingat, oh, bukan sakat kita saja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diejek-ejek. Yang akhlak dia terpuji, rupa parah dia cantik, budi bahasa dia sopan santun dia pun orang ejek-ejek. Tambahlah kita ni bukannya elok tak mana. Orang ejek kadang-kadang padan dia kita. Pun kita sakit. Dia sakit. Ini kata ni, sakit jenis ejek-ejek ni. Nak pergi hospital nak berubat. Nak berubat macam mana? Orang ejek kita. Ni doktor, hati saya sakit ni. Sakit pasal apa? Orang ada ejek saya. Nah, ada panado makan. Tak boleh lega. Mana dia ubat nak lega ejek-ejek ni? Quran. Tu panggil syifa. Macam mana? Rasul pun kena ejek. Nabi Nuh anak dia sendiri tak mau ikut dia. Nah, Nabi Lut isteri dia sendiri pun tak mau ikut dia. Nabi Muhammad SAW ayah mati. Mak mati sewaktu kecil. Tok Wan duk tumpang dengan Tok Wan mati, yatim piatu. Tumpang dengan Abu Talib lama, bermanja dengan Abu Talib daripada 8 tahun sampai Nabi kahwin, sampai Nabi dilantik menjadi Rasul. Sayang sungguh kat Abu Talib. Abu Talib tak beriman sampai mati. Ini semua ni syifa untuk kita, ubat untuk kita. Kadang-kadang kehidupan kita pun kita tempuh yang begitu menyebabkan kita sedih. Sedih-sedihlah. Tapi jangan sampai ganggu kita untuk meneruhkan kehidupan di dunia ni menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita murung. Datang penyakit-penyakit yang lain. Bahkan segala penyakit-penyakit yang mari ni berpunca daripada penyakit rohani. Nak mari darah tinggi, nak mari kecil manis, nak mari masalah apa? Obesiti orang panggil apa? Hak gemuk tu. Semua ni penyakit-penyakit obo apa? Obes. Itu. Obes. Hak gemuk tu. Tuan-tuan dah gelap bila tanya balik tak mau jawab. Campur betul-betul kan. Panggil. Gitu. Ini. Hak penyakit-penyakit ni yang semua ni berpunca daripada mana? Berpunca daripada rohani. Rohani. Sebab itu Islam dia bagi pipi apa dia? Pi berubat penyakit tu dulu. Nyabut penyakit tu dulu. Ini. Lah ni dah. Lah ni hak dok kira ubat penyakit ni sebab datang penyakit tu. Sebab datang penyakit. Panggil. Dah. Kita tengok orang perempuan kadang tu dulu badan eloklah badan. Bila tengok awak jadi badan apa dia begini sampai tembus sampai gini tu tension dengan suami. Rupanya tension pun gemuk pun tak boleh berjalan tu. Dia bila dia tension dengan dia tak betul lantak filan jadi apa semua. Ini ubat dia mana dia? Ubat dia Quran. Ubat dia Quran. Tu cerita dia. Jadi Quran ni syifa. Sebelum datangnya penyakit-penyakit lain, kena ubat lu penyakit-penyakit rohani ni. Tuan-tuan bayangkan kalau orang berubat dengan Quran ni, hospital dia tak jam. Tak jam. Sebab habis sangat mungkin orang accident. Accident pun kadang-kadang masalah hati juga, tak sabar. Betul tak? Yang berlaku accident pun tak sabar, pentingkan diri. Ini sifat dia ni, sifat. Ada? Tak ikut undang-undang. Apa semua ni? Ini ubat dia mana? Quran. Mungkin kalau orang semua ikut syifa Al-Quran, accident pun boleh kurang. Bukanlah kita kata 100%, boleh kurang apa semua. Antara accident apa dia? Tidur. Bawa kereta lena apa semua. Ini pun tak ikut Quran. Malam suruh tidur ham jaga. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna naumakum subata. Kami jadikan kamu lena supaya badan kamu segar. Jadi Quran ni dia berubat punca. Pandai dia berubat punca. Jadi kita bayangkan kalau semua orang beramal dengan ajar Al-Quranul Karim, Allah, katil di hospital tu tak penuh macam lah ni. Hospital Seberang-Jaya tu tuan-tuan sekalian, nak masuk lorong pun tak ada dengan orang sakit. Hak mulanya sakit patah kaki, sakit-sakit lain. Bila masuk hospital dapat 2 sakit. Satu sakit satu lagi, satu sakit dengan orang sini, orang ni mati, tak kepala mati di kaki, kawan kawan apa semua, daripada tak sakit jadi sakit. Ni tu. Pi hantar anak sakit, mak tunggu, mak sakit. Hospital lah ni, mak sakit. Pasal apa? Sakit tunggu anak.
Dengan duduk gini, dengar orang macam ni, dengar orang macam ni apa semua. Jadi Quran buat main syifa untuk lega cimaneh, untuk lega darah tinggi, untuk kurangkan jenayah, untuk kurangkan aksiden apa semua. Bagi ni. Asal dia dulu bagi. Supaya kita hidup tenang. Dia kata tadilah, kita ni dapat jaguh aksiden terbesar di dunia. Paling banyak apa semua. Ini cerita ada. Penyakit itu dia ajar supaya kita bersabar, ajar supaya kita bertenang, ajar mendahulukan orang lain, ajar saling hormat menghormati apa semua. Segala ni ubat Quran. Ada ubat dia Quran. Jadi Quran berubat ada kecil manis darah tinggi. Ya. Ada. Ya. Dia berubat yang asal dulu. Yang asal lagi. Ni cerita dia. Sampai dah jadi dah. Ngah panggil sebab tak ikut Quran. Mungkinlah tuan-tuan sekalian, bukanlah kata bila kita ni 100% dalam kita jaga, orang lain buat, orang hantar kita apa semua macam. Tapi ingat, macam makan. Nabi ajar makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada. Kalau kita boleh amal syifa ni, hak Nabi ajar ni, mana nak bagi penyakit-penyakit hak ni, cimaneh, darah tinggi, apa segala, mana nak mari? Nah itu. Jangan banyak makan. Bahagi kata Nabi, perut kamu ni satu untuk makanan, satu untuk minuman, satu untuk bernafas. 3 bahagian perut kamu. Kita ada bila sedap makan. Makan. Penuh tempat sedap, masuk tempat minum. Tempat makan tu penuh dah, pergi masuk penuh tempat minum pula. Bila minum sakit tak ada tempat, nak nyawa tak boleh. Mari sakit. Tu cerita dia. Faham? Nabi ajar tidur awal, bangun awal. Kita pergi ambil hak terbalik. Tidur lewat, bangun lewat. Ada. Tidur lewat, bangun lewat. Kita tengok dah kalau kita tidur awal, bangun tahajud. Esok kita tenang, tenteram, lapang. Mana nak mari semua-semua ni? Orang panggil masuk hantu, apa dia histeria, lepas tu apa dia lagi? Macam-macam ni ada ni. Dia nak kata Quran syifa. Nampak tak? Ini. Tapi berapa orang mengaji Quran? Baca Quran ramai. Yang cuba untuk menghayati Al-Quran ni tak ramai. Yang pakai ulul albab. Ulul albab ni pakai kata. Tapi sifat-sifat ulul albab yang kita belajar lepas tak beramal. Sifat-sifat ulul albab tak ada. Jadi kalau betul-betul orang jadi ulul albab, Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan sekalian. Kempenlah orang mengaji Quran. Ajaklah orang mengaji Quran. Kesianlah, sayanglah saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala bagi petunjuk sikit banyak kat kita ni. Ajak. Jangan berhenti, jangan jemu. Hari ni tuan-tuan sekalian, alim ulama banyak mati. 2 hari lepas, Allahyarham Datuk Abu Hassan Din, ulama lah, mengajar kata meninggal. Saya sedih tu, sedih. Yalah ulama-ulama mati. Sedih ni kerana tanggungjawab tu rasa berat. Hak alim-alim, hak besar-besar mati. Tanggungjawab tu rasa berat sangat. Ada, rasa berat sangat. Itu yang sedih. Ni. Masyarakat duk tak mau belajar, tak mau mengaji lagi. Kadang-kadang duk ambil benda-benda hak pelik-pelik apa semua, dia rasa itu agama dah. Macam syifa tadilah, ambil 2-3 ayat, buka Darus Syifa. Perubatan Islam. Bila kita tengok, tak ada pun. Padahal mengaji tu, ini ubat. Dulu saya rasa duk dengar bisikan-bisikan kat telinga, Ustaz tolong jampi. Ya, saya boleh jampi. Tapi lama mana nak jampi, hamil mengaji, aku jampi daripada pukul 9 sampai pukul 10. Nak mengambil hak 5 minit ke hak sejam. Apa semua. Sebab tu kita ajak apa semua. Sama macam sebut lah minggu lepas, sepatutnya saya pun tak masuk sangat. Saya jatuh pun ni. Darah banyak lah. Basah baju-baju. Dalam dia juga. Sakit lah. Jatuh kepala. Tak sakit juga. Sakit. Tuan-tuan sekalian. Gitu. Tapi bila saya rasa lega sikit, sehari tu, air mata keluar. Bukan pasal sakit. Sakit memang sakit. Banyak lagi orang sakit teruk apa semua. Duk tanya dalam kepala aku ni, ingat ke tak lagi aku dah hafal lama ni. Aku boleh tak mengajak macam aku mengajak dulu. Takut sebab kepala. Sebab tu tuan-tuan, kalau hospital ke jemaah Izzat tu mengajak dah. Walaupun dia kata ustaz rehat dulu jangan apa semua. Saya tak tahu saya boleh mengajak ke tak lagi.
Saya ingat ke tak lagi. Bila boleh mengajar, ingat boleh mengajar macam dulu, hati saya puas. Hati saya puas. Sebab apa? Bila hilang, badan tak ada, sihat apa semua dalam kepala tak ada, habis. Cuma saya rasa je, okey tak tahu dengar berita ustaz ni, tak okey dah. Mana nak tahu. Mempanggil, ini, tuan-tuan sekalian. Sebab kepala. Tuan-tuan sekalian, kepala. Hari ini, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala angkat sikit Allah angkat. Nada, Allah angkat sikit-sikit. Nah itu. Kira kita nak sakit tuan-tuan, saya cerita lah pun saya sakit lagi. Nada. Kau nak kira layan tuan-tuan sekalian. Tapi tugas nak mengajar, nak ceramah. Kuliah tuan-tuan sekalian. Tu. Sebab tu kadang orang tak mau mengaji Quran ni. Nada, tu yang kita sedih. Orang tak mau mengaji. Ulama duk mati tak sedap. Ulama duk mati seorang lepas seorang. Orang kita tak sedap. Satu hari kita nak ambil syifa kat siapa? Kita nak ambil syifa kat siapa? Jangan duk faham syifa tu buka pusat klinik untuk berubat orang. Kecil manis, darah tinggi apa semua ni. Buat signboard apa semua. Kadang-kadang saya baca tu, bila lalu malam-malam penuh pakak mai berubat apa semua ni. Tak, bukan macam tu. Ada. Bukanlah kata perubatan Islam semua tak betul tuan-tuan. Bukan pergi kursus 2-3 minggu, okey, dapat dah perubatan, dapat ijazah, boleh buka pusat rawatan. Bukan, ni rawat dia. Kita kena ajuk orang pergi dengar tafsir Quran, pergi mengaji di pondok, pergi mengaji di surau, istiqamah bertahun-tahun. Rakyat kita ni, orang kita ni akan baik, akan sihat, akan elok apa semua. Dia akan kurang semua benda tu. Macam saya kata tadi, semua penyakit-penyakit yang mari ni, tuan-tuan, penyakit-penyakit yang mari semua ni berpunca daripada hati tak tenang. Macam saya sebut tadi, mana kecil manis mari, mana accident mari. Sebab jiwa. Lah ni kita berubat jiwa orang. Siapa nak berubat jiwa orang? Alim ulama macam kata tadilah. Betul ulama telah hidupkan orang mati. Betul mukjizat Nabi SAW, orang mati keras dah, Nabi tak hidup balik macam Nabi Isa. Tapi berapa punya banyak Nabi hidupkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dulunya mati jiwa dia, Rasulullah hidupkan. Sayyidina Umar bin Khattab yang cukup keras, cukup garang, sama keras dengan Abu Lahab. Nabi hidupkan Sayyidina Umar. Banyak lagi. Sampai hari ni sedekah. Sampai hari ni kalau ada kes rogo, kes sumbang mahram, ke apa, panggil nafsu surakah. Punya marah kat surakahnya, panggil nafsu surakah. Tok Wan rogo cucu, nafsu surakah. Surakah tu masuk Islam dah. Panggil surakah lagi. Nak cerita kata surakah ni punya naknya harta, nak bunuh Nabi SAW, tenggelam kaki, tersembam tu angkat lagi, duk nampak harta, tenggelam, tersembam tu angkat lagi. Sampailah dia sedar. Dia sedar, akhirnya jadi sahabat Nabi SAW yang taat. Maknanya surakah tu punya tomok hartanya, mati jiwa dia, Nabi pergi hidup balik. Banyaklah. Sampai Abu Sufyan yang berpuluh-puluh tahun bermusuh dengan Islam, akhirnya dia terima Islam. Roh dia, jiwa dia mati, Nabi hidupkan balik Abu Sufyan. Sampai hari ini pun asalnya Abu Sufyan ni musuh Islam. Musuh Islam, tapi dia jadi sahabat Nabi. Dan orang kita pubuh nama anak dia Sufyan. Sufyan. Itu. Ini yang jiwa-jiwa Nabi hidup. Mari zaman kita sekarang, Nabi wafat. Tinggalkan kita. Siapa yang nak periduk orang mati? Kalau nak periduk orang mati, hak mati tu siapa pun tak boleh dah. Bila mati orang nak kapan dah, tak apa-apa saya boleh tepuk-tepuk beriduk. Siapa pun tak boleh dah. Tapi kalau jiwa mati, siapa boleh periduk? Ulama. Ulama lah tugas nak hidup jiwa-jiwa yang mati. Tapi kalau ulama tu mati, lepas seorang, lepas seorang. Hak nak rosak jiwa ni banyak. Macam-macam benda mari. Kita bayangkan nak jadi macam mana. Itu. Ulama ni tu macam kita duduk dalam gelap, lampu banyak. Lepas tu padam satu. Macam mana satu hari lampu semua padam, duduk dalam gelap meraba-raba. Jadi hari ini pun itulah. Kalau kita nak cari orang yang mengajar Quran, mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar kitab-kitab apa semua ni, kurang dah ada lah ni. Mati tak ada pengganti dah. Tapi masyarakat kita tak minat mengajar Quran, tak minat belajar Quran. Duk minat benda-benda yang tak tentu hala. Ingatlah, menyesal mati habis ulama ni, menyesal tak sudah. Habis.
Walaqad istahzi'u bi rusulin min qablik. Hey Muhammad, sesungguh olok-olok dengan engkau segala orang dahulu. Dia pilah depa nak olok-olok. Ada ulama lah ni pun orang nak olok-olok. Banyak juga tuan-tuan orang olok-olok alim ulama zaman lah ni. Ulama kata cari redha Allah. Olok-olok cari redha Allah. Olok-olok. Ulama kata istiqamah. Perkataan istiqamah yang ulama kata tu jadi bahan olok-olok. Bahan olok-olok. Bahkan serban ulama dia jadi bahan olok-olok. Kolok lah pemikiran tak terbuka. Tak apalah mereka nak olok-olok lah. Nabi dulu pun orang olok-olok. Bahkan Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun olok-olok. Tapi apa jadi orang yang olok-olok? Apa jadi orang olok-olok? Ulama takkan jatuh martabat dia selagi mana ulama jaga pegang betul dengan Al-Quran. Jadi tentu dulu walaqad istahzi'u bi rusulin min qabli. Wallahu subhanahu wa ta'ala.